Macam kita pergi buffet kan. Buffet tengok macam mana cara Mak Saleh ni, orang putih ni bila dia ambil makanan kat buffet macam mana. Kau perangai kau tak pernah sampai Movenpick. Tengok. Kan? Kau boleh tengok kalau penuh tu mana sahlah kampung budak ni yang datang tu. Kan? Dah. Yang kau takut makanan Nabi apa pasal? Jangan risau, ada lagi. Orang putih ni dia ambil. Orang putih ni dia ambil macam mana? Dia ambil, letak sikit, dia duduk, dia pun makan. Dia menghayati makanan tu. Kan? Lepas tu dah habis makan tu, tak cukup. Pergi ambil lagi. Sahap, duduk, makan lagi. Pernah rasa nak try yang lain, nak pergi ambil pula yang lain. Lepas tu, orang cakap, nak lagi? Enough already, cukup. Itu cara buffet. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur di atas anugerah yang diberikan. Saya rasa macam bila diumum tu macam saya dapat award hanya tu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi acara, pemudah acara kita pada hari ini meriah. Ya, memang rare. Saya pun tak sangka daripada luar tadi, saya sangka ada 1,000 orang dalam ni. Dan alhamdulillah nampaknya meriah sekali. Ini dan katanya rare lah kan. Dina dia. Oh, asyiklah Saya tak sangka pula, saya capai je baju ni, serba hitam tak tahu pula. Jadi nampak macam saya lah leader kan. Macam tu kan Semua ada lah kecuali apa mask dia tak ada kan. Face mask yang logo D tu je tak ada lagi. Nah, saya bagi hint je. Tapi lah kan, sebenarnya dalam jangan risau, dalam banyak perkara yang orang nak buat ada pada hari Sabtu kan, ada satu perkara yang paling orang tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak sahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Jadi saya korang punya kepura-puraan tu memang nampak tau. Macam dah excited nak jumpa dengan nak dengar ceramah lain tau. Kan? Kalau tidak tadi dah tentu-tentu bila duduk kat depan tu tadi dah tentu-tentu. Tak apa, tahan ni aku tak nak selfie dulu nanti. Yang penting aku nak dengar point dulu. Aku nak ceramah dulu. Ini semua tolak tepi lah. Jangan ambil gambar dulu, kita dengar, ambil ilmu dulu. Macam tu kan. Macam tu lah. Tapi nampak cara memang itu target nombor 1 lah. Sebab proof kita dah jumpa Samsul Ubat. Kau ada? Dekat macam tu lah kan. Macam tu kan. Ambil gambar, send, alhamdulillah. Kan. You all dah update dah. Saya tahu. Saya belum habis ceramah lagi tapi you all dah update. Dekat IG saya nampak tadi, alhamdulillah, tak sabar rasanya hari ni dah ambil gambar ni dulu kan. Tak sangka dapat jumpa Samsul Ubat depan-depan. Lepas tu mengharapkan komen, untunglah kan. Ya Allah, kenapa aku tak tahu kan. Tak ajak pun yang seorang lagi kan. Tapi itu biasa. Jadi hari ni tuan-tuan dan sekalian, hari ni kita santai je sebab hari Sabtu ni memang susah biasanya. Pasal mikrofon kena dekat sikit. Tak. Dia start ceramah ni memang gear 5 dulu. Kalau gear 5 dia sangkut, dia kena terus slow. Ya ke belakang tak dengar? Oh, dah parah betul. Aku rasa tak adalah besar sangat dewan ni kan. Okay, tak apa. Sekejap Sebab kita rules of public speaking bila presentation, dia punya jarak dengan mic mesti macam ni. Kalau kita rapat sangat, jadi pada hari ni, jadi tak sedap. Kalau dia jadi DJ, jadi announcer tak apa. Tapi kalau tu sebab kalau kita pergi naik atas pentas, kalau sebelum kita start tu dia sikit je. Macam tu ya. Tunduk sikit tak payahlah sampai macam ni tak payah kan. Dia sikit je. Dia ada cara dia.
Lepas tu kita masa masuk tu bukan masuk saja, kita kenal kita punya audience kita. Okey, ramai perempuan. Okey, biasa. Lepas tu tengok usia dia macam mana. So dah boleh agak ada movie apa dia tengok. Betul. Itu nama dia demografi. Demografi pendengar. Kena tahu. Itu sebab macam kita bila kita nak buat sales pun, kita kena tengok siapa depan kita. Saya dulu pernah bila buat sales dengan tim, ada satu produk masa saya lepas je diploma, sebelum nak sambung degree, saya bertapa dengan, saya ingat ada 60-70 orang kan. Tapi bila saya dihantar ke satu tempat, saya seorang je Melayu. Lagi 8-9 orang tu Cina semua. So environment saya tahu lah. Dan bayangkan saya 2 hari duduk kat bangunan Kelang Lama. Ada satu bangunan dekat Kelang Lama, tingkat atas tu. Fokus untuk closing je. Kita cerita hebat ni produk ni macam ni. Kami ni dekat ni agensi ni macam ni. Kita tawarkan ni. Okey, macam mana? Tak minat. Sebab closing kita fail kadang-kadang. Sebab kita kadang-kadang ada orang ni, kita tak payah cerita apa, kita tahu dia ni memang nak ni. Dia memang dah nak dah. Tapi sebabkan kita cerita langsung dia tak nak. Ada. Nak benda tak? Betul. Sebenarnya itu. Jadi untuk ilmu sales ni, dia sebenarnya dalam sales ni yang paling penting closing. Kadang-kadang kita tengok orang ni kita tahu dah. So dalam tempoh tu kita kena anggap waktu kita explain tu sebenarnya journey tau. Perjalanan kita nak menuju sebelum di closing. Tapi nak cerita pasal closing paling kurang sehari. Kan? Maknanya memang kena panggil lagi lah. Kan? Kena panggil lagi lah. Kan? Bayangkan saya orang Melayu kena belajar dengan seorang Cina ni. Dia suruh kita orang macam ni lah kita duduk masuk, ya Allah, bangunan pecah-pecah ni tau. Maksudnya rumah kedai macam rumah tinggal ni tau. Lepas tu kita naik atas, apa dia bawa sini tempat training. Rupanya tingkat atas tu ada dah 3 produk. Saya ingat ni water heater, air cooler. Water heater ni kononnya adalah magic yang dia buat lah. Lepas tu air cooler kononnya letak air batu dekat atas tu sejuk macam aircon. Membohong je. Kan, macam tu kan. Lepas tu ada seorang Chinese fella ni lah, dia pun duduk kat depan. Tengok Mr. Yap. Dia pun cerita. Okey, sekarang ni barang, you jadi orang yang nak beli tau. You tanya semua soalan. Pak, dia pun tunjuk macam ni, barang ni macam ni, barang ni macam ni, barang ni macam ni, barang macam ni. Okay, nak tanya apa, tanya je. Dia pun tanya, dia pun jawab. Kita pun tanya, bagi, sonok bagi ni. Pak, bagi, ya ke? Takkan ni betul ke? Boleh sejuk. Ni tak mahal sangat ke? Apa sal ni? Okey. Selesai satu hari cerita pasal produk. Lepas tu, dia cerita pula macam tentang closing. Esok tu cerita pula closing satu hari. Kita pun sedap lah. Bagi. Lalas kita orang pula kena buat. Masa kita buat tu, banyak betul kesalahan yang kita buat. Dan bayangkan, tak boleh. Cannot imagine lah orang Jawa cakap kan. Kita tak boleh imagine, bayangkan Cina betulkan bahasa Melayu kita bila buat closing. Dan bila kita sebut tentang takaful kan, heran tak heran, ramai pula yang Chinese fella ni yang buat daripada kita kadang-kadang. Malah saya pergi dekat satu tempat ni, saya tengok, apa pasal ramai Cina daripada Melayu? Ni produk siapa sebenarnya? Dan dia bukan Islam pun. Ya, dia bukan Islam, malahan dia pula boleh cerita. Okay, kalau ikutkan ini sebenarnya kita bukannya nak apa sangat, tapi kita nak sebar kebaikan. Seperti mana hadis Nabi? Dia sebut hadis Nabi. Korang pun tak petik hadis Nabi. Dah, bayangkan dia betul-betul gunakan satu benda sampaikan kau tak boleh kata apa dah. Faham tak? Saya pernah dulu bila buat loan masuk dekat satu bank. Satu bank ni, mula-mula jumpa orang Melayu tu tak lulus, tak lepas, tak boleh. Mula-mula janji bukan main lagi. Paling teruk perangai orang Melayu ni satu benda. Berjanji, ya Allah Akbar. Itu you all kena buang. Saya cuba yang terbaik. Itu paling bagus ni. Saya cuba yang terbaik, insyaAllah. Doa sama-sama. Kadang-kadang kita kata lulus, kadang-kadang kita tak tahu tak apa perangai orang atas ni bang. Tapi saya cuba. Abang pun tahu kan, saya memang nak abang klien saya. Bulan ni bang, saya memang tak ada sale lagi. Bulan lepas memang berjuta lah, tapi bulan ni tak ada lagi. Macam tu lah, cerita kan. Cara tu. Amboi kau main, tak adalah bang, gurau bang. Saya memang harap abang yang ni, bang. Tak ada belagak pun tak adalah kan. Lepas tu kita cerita kan. Janji, ni boleh sekali tak boleh lah. Saya jumpa ada seorang sing. Saya ingat rugby sing. Bila jumpa dia, jangan risaulah, insyaAllah doa abang banyak. Dia insyaAllah tau.
InsyaAllah doa banyak. Astaghfirullahalazim. Dia memang jenis guna kata-kata orang Islam ni pakai. Jadi kita jadi, wah dia ni bila nak mengucap dekat dia kan. Belum lagi dia kata kan. Tapi makna kata ada orang dia nak menguasai klien ni dengan cara dia cuba tahu latar belakang. Itu sebab bila pergi salah satunya bila kita pergi jumpa klien kita kena tahu dia siapa. Siapa yang dia ni anak dia siapa? Anak dia berapa orang? Kemudian isteri dia berapa? Contoh. Jadi bila ada dalam tu, bila jumpa kali pertama, kita jangan expect untuk first tu dapat sale. Kita first tu memang kita nak build in, kita nak wujud jaringan, tahu jaringan. Jaringan ni pasang jaring, sekali kita kaut dapat semua. Macam tu kan. Jaring ni kita makan masa. Bila kita dapat ada hubungan dengan dia, macam itulah, bang macam mana bang? Abang kena fikir tu, tak apa bang, saya faham. Abang fikir dulu bang, saya ada. Abang ada apa-apa abang nak tahu, abang cakap je. Saya okey je bang, tak ada hal. Ini, alah bang, bila ke bang? Sekarang bila lah bang? Engkau push lagi orang menyampah engkau tu. Kan? Kalau boleh kan, kalau nak cerita buat produk ni, kalau boleh, jangan cepat sangat buka. Cerita personal. Lepas tu bila jumpa dia sekali lagi kan? Kita jumpa boleh? Boleh bang, tak ada hal. Abang nak saya pergi mana? Rumah abang ke? Nak lepak kedai ke? Ikut abang lah. Saya pun dah lama tak belanja abang makan ni. Macam tu kan. Nampak ayat. Dah lama tak belanja makan. Abang pun dah lama tak belanja saya. Kau ajar tu. Cerita belanja dia. Bila pergi kan tak. Kita jangan risau. Belanja lah berapa ringgit sangat kalau dia makan mi goreng ke apa. Makan apa semua. Dengan air kalau setakat 10-20 ringgit. Itu modal kita. Sedekah. Lepas tu bila jumpa kan. Bang si Danish tu macam. Dia dah habis sekolah dah. Baru dah masuk sekolah menengah. Ya Allah kejap bang Aku jumpa kau minggu lepas kot rasa. Kau ni melampau betul lah kata kanan. Tak maksudnya dia menguasai tau. Dia menguasai klien tau. Akhirnya poin dia tu saya banyak bawa cerita tu lah. Nanti saya akan share jugalah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini belum start lagi tau. Dia belum start lagi nak bukan dimah tau. Saja nak bagi konsonok dulu kan. Jadi hari ni tajuk yang telah diamanahkan kepada saya. Iaitu sunnah dalam sales dan rekrutmen kan. Bila sebut sunnah dalam meniaga, kita kena tengok Nabi. Sunnah ni sunnah Nabi lah, apa Nabi buat. Kan dalam meniaga, apa yang bezanya Nabi dengan orang lain. Kan kalau kita tengok kan sebenarnya dalam bab sales ni sebenarnya, semua orang nak berniaga. Yang paling best orang nak berniaga, dia nak berniaga. Tapi apa perangai orang kita? Apa perangai orang kita? Dia ada 3 sifat sebenarnya. Dia tamak satu, ada satu perangai orang kita tau. Orang lain saya tak nak tengok. Kalau kita tengok Cina kan, kawan-kawan, saya selalu sebut bangsa Cina lah. Bukan apa, yang bagus kita boleh ambil, tak ada masalah. Saya pernah bila buat sales dengan kawan-kawan ni, dengan kawan-kawan Cina dulu. Memang maki ni jangan cakap lah. Tai lingong, bengong, bodoh, semua hari-hari dapat ni. Kenyang tu. Muka bengkak sebab kena. Tak, saya cakap dekat hutan Amazon tu, ada puak yang memang jenis yang menyembah pokok tau. Dia menyembah benda yang bagi hasil kat dia. Dia sembah sungai, dia sembah matahari, sembah pokok. Pokok tu bila mendatangkan hasil tu, dia sembah pokok tu. Bila pokok tu tak mendatangkan hasil, tahu tak dia ada satu ritual. Dia keliling pokok tu. Dia mengelilingi pokok tu, dia maki pokok tu pada pagi sampai petang. Dalam bahasa dia lah, bukan bahasa kita. Dalam bahasa dia, tahu tak apa berlaku? Malam tu memang mati sungguh pokok tu. Nak beritahu, pokok kalau maki pun boleh mati, kau bayangkan orang kalau kena maki hari-hari. Faham tak? Itu sebab orang Melayu ni, dia ada satu bahasa, nak bagi orang sedar ni, dia tak boleh maki. Ada paling power sekali, apa dia? Cynical. Maknanya sindir. Yang tu boleh faham. Kan? Bos, saya ingat saya tak dapat buat. Tak apalah, memang aku buat untuk kau pun sama ni. Macam tu, dia kena cakap, baru ada faham. Kan? Bahawa saya rasa kita kata memanglah ni yang kau datang ini semua free ni, kau datang free je. Memang benar ada bayar, memang bervempit. Tolonglah datang sini, memang tak ada bayar apa pun. Faham tak maksudnya? Maknanya ada kos. Bila ada kos, maknanya datang. Faham-fahamlah, keluar nanti buatlah saya betul-betul. Kan? Bukannya datang sini suka lelek kan. Kan? Maknanya kena ada hasil yang luar biasa lah. Itu maksud dia. Bila saya dengan kawan yang Cina ni, kena maki hamun, ada balon saya, bodoh, belanja mana, apa semua kena. Malam tu waktu makan macam tak ada apa-apa. Itu saya cukup kan. Bos yang marah saya tadi, saya rasa macam dia benci betul kat saya. Malam, dia kata, macam, okey lah.
Berniaga ya. Tak biasalah. Kita berniaga ni. Macam tak ada apa-apa. Besok pagi ni maki aku balik. Dah maksudnya budaya kerja dia kan lain. So menyebabkan kita setiap pagi setting kita. Setiap pagi dah ada setting lah. Aku mesti buat macam tu. Dalam tempoh seminggu kan, dia orang tarik basic saya. Dalam tempoh seminggu saya campur dengan dia orang ni, dia tarik basic saya memang makan commission dia. Saya masuk executive level punya payment. Commission ni. Dalam tempoh sebulan lebih saya dapat bonus 500, masa tu besar lah. Bonus 500, saya dapat income lebih kurang dalam 6-7 ribu sebulan. Masa tu dapat pula offer sambung belajar, ambil degree in law. Baru sebulan lebih, dah sedap pegang duit. Kan? Jadi masa tu lah dilema ni. Di persimpangan dilema norak. Nak sambung belajar ke nak buat sales? So arwah abah saya ingat dia selotok dengan saya. Macam ni lah. Abah pun suka kau bawa duit banyak. Abah suka. Tapi kau kena ingat satu perkara. Kalau kau tolak tawaran belajar hari ni, sampai bila-bila kau tak dapat peluang lagi dah. Tapi kalau kau sambung belajar hari ni, mungkin lain kali kau ada peluang lain yang lagi besar lagi. Mana kita tahu. Kau pilihlah elok-elok. Orang tua macam tu ya. Ayah ni dia tak ada. Tak ada. Ayah tak kira kau mesti juga buat sale. Kau faham. Tak ada. Mak bapak macam tu hari ni tak berkesan. Mak bapak hari ni dia kena cakap bahasa-bahasa yang tersirat dengan anak-anak. Betul? So dengan Cina tu budaya kerja. Lepas tu pagi 9 pagi saya mengaku terang memang jahat kat saya dulu ni. Bukan jahat macam mana. Saya pun sama lah dengan dia orang tak semayang. Betul masa tu ya Allah punya masa tu baru lepas apa kan, masa mau budak lagi lah rasa kan join dengan dia orang ni. Tapi tak boleh. Lepas tu rasa macam matahari tu macam memang tak nak jumpa matahari. Keluar pagi tu masuk dekat tempat tu nak buat sales. Lepas tu sampai malam karang baru keluar makan-makan. Yang best tu bila makan, saya makan kat restoran mamak. Dia orang sebab nak puaskan saya ni, nak settlekan masalah seorang Melayu. Jadi lagi 9 Cina ni, 9-10 orang Cina pun makan kat restoran mamak juga. Bengkak tekak dia makan kari hari. Ya sudah lama tak makan ibau, dia kata. Dia tak makan bab satu, kan? Babi lah kalau kau tak faham. Payah sangat, la ilaha illallah. Payah. Jadi bila dia lepas tu, dia punya tekak tu dah bengkak, saya kata tak apalah makan dekat restoran you lah. Cari restoran Cina mana-mana tak kisah. Saya kata, saya fikir saya seorang. Tak apalah, saya bungkus makanan kat kedai mamak tu pergi makan kat restoran Cina. Dia orang punya budaya, jadi setiap malam memang makan besar. Bukan makan besar, itu belum cukup besar, tapi itu makan dia macam makan besar. Penuh meja bulat tu makanan dia. Saya punya, dia punya bau sedap lah, dia punya bau bila duduk kat meja tu. Chai potan, nasi goreng. Lepas tu apa tu? Nampak macam sotong masak kicap tu. Bukan, itu bukan sotong lah. Itu katak sawamnya. Langsung kambang tu kat aku la ilaha illallah kan. Tapi itu style dia. Cuma saya order lah air kat kedai tu. Saya order air Milo. Order air Milo kan. Lepas tu tak boleh sebut dengan Milo kan sebab dia tak taja ceramah kita pagi ni. Jadi saya order air Milo tu. So dia bawa keluar Milo Ice. Apa yang terkejut bila saya minum air Milo Ice tu, macam minum air coklat ice. Faham tak maksud dia? Punya pekat ni. Saya kata pasal pekat saya, itu rugi ke? Saya ni jenis gemar bertanya. Tak rugi ke buat coklat ice ni? Dia kata bukan apa bos. Dia kata, kita hari ni rugi besok boleh untung balik tau. Tapi hari ni kita punya customer lari sampai bila-bila tak datang tau. Itu lesson yang kita kena pegang. Makna dengan orang ni kita kena build relationship. Kan? Macam nak dapat seorang perempuan jadi isteri kita. Kena sabar. Dia bukannya terus dapat. Okey, kawan-kawan dulu, perempuan tu jauh mahal dulu, benci lah. Tak boleh tengok apa dia, benci lah. Kan? Hanya berapa ramai perempuan ni, lelaki dia hari ni semua yang dia benci dulu. Kau jangan benci sesuatu barangkali dia baik buat kamu. Allah Ta'ala dah beritahu dah. Kan? Nyempah aku. Sudah jadi lelaki kau baru tahu. Kan? Tapi orang lelaki hari ni kita terima hakikat lah kan. Kita kena terima hakikat. Yang ni lofa bukan milik kita. Macam tu.
Kan, tak. Korang tak adalah. Kan. Korang pun tak sangka benda tu sampai kan. Macam itulah kan. Jadi kalau kita tengok Rasulullah SAW ni merupakan peniaga yang hebat. Hasil kita nak ikut ni tentu yang lebih hebat. Sebab semua benda ni sebenarnya datang daripada Islam. Benda-benda yang hebat yang ada, teori keibubapaan, teori parenting skill, cara kita berniaga, semua datang dari Islam sebenarnya. Dan akhirnya bila kita tengok produk perbankan pun, perbankan Islam yang diangkat sebagai sistem perbankan terbaik, tak menindas dan mendatangkan manfaat yang lebih baik kepada orang. Dan hari ini bila kita pergi bank Islam, kita pergi bank-bank yang memperkenalkan produk perbankan Islam, yang ramai join, yang ramai ikut pun yang bukan Islam. Kan? Orang Islam pula cakap, sebenarnya betul lah dia tak ada interest, tapi dia punya charge tu tinggi lah. Itu orang yang cakap macam tu sudah mengucap balik lah. Betul. Kan? Sebab tu hukum. Dia bukannya benda yang kita boleh kompromi. Tak. Kan? Itu sebabnya sekarang kita ada takaful. Dan bayangkan yang bukan Islam pun suka untuk melanggar takaful ni. Apa pasal? Kan? Kita namakan tim ni sebagai tim Dina apa? Dina aja. Dina takaful apa sal? Kenapa lah idanya besar? Sebab apa sal orang suka sangat join dengan Dina ni? Apa sal lah orang ni? Sebenarnya apa sal? Apa sal bagus sangat? Apa sal hebat? Apa sal? Apa sal? Dia punya trending lah. Tapi kau tak boleh pakai dah tu sebab aku dah ambil dulu. Sambal crispy Cik Ruby apa sal? Sebab produk saya ada salah satu. Sebab kenapa? Orang tanya, kenapa nak apa sal pula? Sebab orang selalu tanya apa sal sedap sangat. Apa sal macam tu lah. Tak, dia kreatif lah. You all kan ada grup you all kan. Grup you all. You all pun ada presentation kan. Ada presentation tak nanti? Ada kan, you all jangan risau. Dalam grup tu you akan tengok pangai-pangai orang yang mengejar marker pen. Tak apa. Bak aku tulis. Tak apa, bak aku tulis, kau present. Memang ada yang orang macam tu, memang ada. Dia punya trik, dia akan kejar dulu marker pen tu supaya dia tak payah buat presentation, orang lain yang present. Itu dah tahu. Sedangkan kita kena kejar opportunity, semua benda kita kena rasa. Aku dah rasa tulis, aku dah rasa present, kita kena experience semua. Betul. Jadi kalau kita tengok, macam saya kata tadi kan, Rasulullah ni tunjuk contoh yang baik. Contoh macam saya pergi ceramah dekat syarikat Jepun, kilang dekat Jepun di Shalam. Bila saya sampai, dia kejar berlari dia. Dia kata, parking jangan parking macam ni, mesti parking mengundur. Tak boleh parking macam tu. Lepas tu kasut kena buka, lepas tu kasut ni kena letak menghadap keluar. Dan kita pun cakap itu ikut Jepun. Salah, itu ikut Islam. Sebenarnya Islam yang mengajar kita. Nabi sendiri pun kasut Nabi memang menghadap keluar. Nabi dengan Jepun mana lahir dulu? Nabi lahir dulu, Jepun ikut Nabi. Orang luar kaji apa yang Islam buat. Sebenarnya. Kan? Makan sebelum pukul 6. Memang sebenarnya. Kalau ikutkan malam jangan makan berat lagi. Nabi pun tak pernah makan berat. Nabi makan kurma banyak. Nampak? Kita lain. Nabi ajar kita makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang kau jangan berhenti. Kan? Macam kita pergi buffet kan? Buffet tengok macam mana cara Mak Saleh ni, orang putih ni bila dia ambil makanan kat buffet macam mana. Kau perangai kau tak pernah sampai Movenpick. Tengok. Kan? Kau boleh tengok kalau penuh tu mana sahlah kampung budak ni yang datang tu. Kan? Dah, yang kau takut makanan Nabi apa pasal? Jangan risau, ada lagi. Orang putih ni dia ambil macam mana? Dia ambil, letak sikit, dia duduk, dia pun makan. Dia menghayati makanan tu. Kan? Lepas tu dah habis makan tu, tak cukup, pergi ambil lagi. Sahap, duduk, makan lagi. Pernah rasa nak try yang lain, pergi ambil pula yang lain. Lepas tu, orang cakap, nak lagi? Enough already, cukup. Itu cara buffet. Kita buffet bulan Ramadan macam mana? Sahap. Bila duduk perjuangan belum selesai. Sebab ternampak pula pinggan kawan. Mana kau dapat siput sadut tu? Betul tak kan? Bayangan orang kita ni punya perangai kan? Itu tamak lah tu. Tu tamak tu. Sedangkan kita tengok balik, kita tahu tak boleh habis. Tak boleh habis. Satu hari bulan puasa sebelum PKP dulu, satu hari, setiap hari bulan puasa, 17,800 tan makanan yang dibuang setiap hari. Kan? Sebulan Ramadan,
270,000 tan makanan yang dibuang tu adalah makanan yang belum diusik. Bayangkan tu buruk perangai melantak menterdarah ni orang Melayu Islam ni. Betul. Tu sebabnya Nabi ajar kita. Dan malahan orang yang terlalu kenyang dia susah nak buat kebaikan. Nah, itu memang Imam Al-Ghazali kata. Dia senang buat salah. Kenyang dia fikir dia je. Tu dia tak ada rasa apa bila dia silang customer kawan-kawan dia. Kan zap, tapi aku tolong kau zap dia ambil jadi dia punya. Ingat tolong cover sekejap habis klien. Lah aku tak tahu lah. Macam tu lah muka tak bersalah kan. Contoh lah. Jadi sebenarnya kalau kita ikut Rasulullah SAW ni beberapa kali perniagaan ni hebat. Bila berniaga Rasulullah memperolehi kebiasaannya memperolehi keuntungan lebih daripada orang. Kenapa? Sebab kehebatan Rasulullah SAW dan juga isterinya yang juga merupakan seorang usahawan, dia berstrategi. Dan kalau nak tahu cara Nabi berniaga, yang pertama Nabi kurang berhujah dengan orang. Tu kena ambil point. Orang tu dah pernah, tak adalah, mana ada, tak ada, tu semua tak betul tu, jangan. Orang tu cakap tu, ya ke? Mungkin jugalah, tapi yalah tahulah kan. Saya dengar orang lain tu gemar tekan-tekan, saya dengar agensi lain tu, dengar push-push orang. Itulah, tapi saya pun tak adalah nak kata apa, tapi mungkin cara masing-masing lah kot bang. Saya pergi beli kereta. Saya baru malam tadi, saya dah bawa cerita lah. Malam tadi pun dengan Yoakan dengan kawan juga malam tadi, dekat Bangi. Malam tadi aku sindir, sepanjang ceramah aku sindir. Saya sampai pukul 8, tak tahulah ceramah. Saya sampai 7.30, saya semayang semua. Saya ingat dia kata ceramah apa maghrib, rupanya 8.30 Bu Ustaz. Tu tak apa. Ustaz makan dululah. Makan. Lauk tak ada. Majak aku makan dah tu, bawa makanan tak ada ni. Tapi alhamdulillah lah, adalah nasi putih, lepas tu adalah mushroom soup. So sonok gak lah makan macam kuah kan. Jadi sepanjang ceramah aku sindir dalam tadi tu. Macam tadi alhamdulillah dapat kan minum kopi O. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Kopi O kan, tu pun dapatlah sehirup kan. Sebab dah lambat. Saya minta maaf lah saya lambat hari ni. Kan? Tapi yang kutuk-kutuk saya tadi pun saya maafkan lah. Lambat. Kau orang dengan muka kau kan. Tadi pun saya maafkan. Kau aku tak dengar. Tinggi weh. Saya dengar. Ayat tu aku dah tahu dah. Dalam TV nampak tua pula. Kau hajar. Tapi saya okey lah. Saya cerita dulu saya beli kereta. Saya macam mana cara? Saya minat lah nak beli satu kereta Toyota ni. Nak beli. Setiap kali saya pergi Toyota ni, memang tak beli. Tengok sebab memang tak mampu. Kira-kira duit dulu kan tak lepas. Kerja government. Jawatan menolong pegawai je. Masa mula tu cek. Lepas tu sampai jadi pegawai kira-kira tak lepas juga. Masa tu kereta dah bertukar dah Toyota tu. Cuma satu benda yang saya seronok tu adalah ada seorang salesman ni nama dia Rodney. Pergi cari Rodney Toyota Seremban. Dia tinggi-tinggi, dia layan saya, abang, tak apa bang. Tapi itulah belum, saya ingat tak lepas. Tak apalah bang, okey faham. Kadang-kadang kita ada macam masalah. Tak apa bang, nanti bila abang mau tengok kereta tak apa. Dia test drive pun tak ada apalah bang, okey. Saya banyak kali tau, saya ingat tak kurang 5-6 kali saya pergi jumpa dia dan saya tak beli. Dan akhirnya saya letak dalam diri saya apa tahu. Aku besok kalau aku beli, aku mesti beli dengan dia. Itu sebenarnya yang kita nak relationship tu. Sampai sekarang. Kalau saya telefon, Rodney, tak apa bang, saya sibuk sikit. Tak apa, abang bagi apa detail abang nak. Tak apa, sekejap lagi saya bantu abang, okey? Kata. Memang dia bagi. Dia bagi maklumat segala kereta yang saya nak tu. Alhamdulillah lah. Akhirnya dapat juga beli. Saya ingat sepanjang saya kenal dia pada dulu sampai sekarang, saya dah beli 1 biji. Dengan dia lah, pernah sebiji lah. Tapi rasa puas hati sungguh dah masa tu. Betul tak? Saya cakap dengan dia, Rodney, akhirnya saya beli dengan you kan. Apa tahu ayat dia kan? Tak apa bang, kita faham. Tak apa bang. Tapi kalau abang rasa nak beli lagi ke apa cakap, takkan nak beli. Bang, saya doa abang rezeki memang ada lah bang. Dulu pun abang tengok-tengok. Dia tak pernah tak layan saya tau.
Kadang-kadang kalau kita pergi ada muka orang, dia ni tengok ni. Kita boleh dengar tu dia cakap tu. Dia tengok ni. Jadi kita kena sabar. Kan? Kita jangan berhenti berbuat kebaikan. Kerana kita tak tahu kebaikan yang mana akan membawa kita masuk ke dalam syurga. Jangan berhenti untuk memenangi hati seseorang. Sebab kita tak tahu perbuatan mana menyebabkan hatinya terpaut pada kita buat selama-lamanya. Ya. Betul. Kadang-kadang dia kan kadang tiba-tiba dia tersen pula kan. Dia punya majlis akikah anak, dia hantar kenduri. Asal datang kita memang datang. Walaupun kita datang makan ya kan. Dia jadi segan pula itu. Tak boleh dia datang kenduri kita. Abang ingat kita masuklah dia punya tu grup tu. Susah sangatlah. Malu pula rasanya. Tak pernah tak datang dia bila dia ajak. Lepas tu datang bukan tangan kosong pula tu. Apa? Contoh lah. Kan? Antaranya. Jadi Rasulullah SAW ni tak pernah lagi berhujah. Lagi satu, kita tak pernah burukkan orang. Jadi itu tak bagus tu. Tak ada. Cuba tengok kita orang. Kita orang macam ni. Kan? Kita orang ni. Jom. Sebenarnya orang tu kena tengok muka kita pun tak nak sebenarnya peringkat awal. Betul. Kena terpaksa je. Nak yang paling dia menyampak. Yang paling kita tak tahan apa dia. Wih lama betul tak jumpa kau. Wih jom kita lepak nak. Wih lama tak lepak. Lepak buka pamphlet. Kan, buka folder file. Allah memang feel betul kan. Dah lama tak jumpa dia buat direct selling. Bukan tak apa direct selling kan macam tu kan. Aduh feel betul. Aku sebenarnya kalau beli aku tak nak kaya seorang. Aku nak kita kaya sesama. Hakikat dia sampai ke momen kita jumpa tu dia belum kaya lagi tu hakikat dia. Betul tak kan? Ada orang macam tu. Dan setiap kali dia jumpa, ada je benda lain yang dia bawa. Dah, sekarang aku tak buat tu dah. Aku buat ni. Yang ni lagi bagus pada yang dulu. Tengok. Dia kutuk benda dia bawa sendiri tau. Tu ada orang macam tu. Kan? Kemudian teknik menjual yang unik. Macam mana teknik menjual yang unik? Sebab Nabi ni dia jual, baginda tak buat macam mana orang lain. Sebab Nabi tak letakkan harga setinggi mungkin. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi beritahu harga pokok dia macam ni. Terpulanglah nak beli berapa. Nak bagi dia untung berapa. Yang main berani macam tu. Macam memang tak lah kan kita. Memang tak sampai tahap tu. Kan? Siap beritahu, ni harga barang ni, handphone ni, kalau ikut harga modal 30, mungkin harga modal dalam 2,000 je. Tapi kalau harga pasaran 5,000, terpulang lah nak bagi berapa. Memang orang bagi 3,000, RM50, RM50 dia bagi untung kat kita. Agaknya lah kan. Tak, tapi sekarang market kita tak buat macam tu lah. Tapi itulah teknik. Maksudnya, nak beritahu kat kita, sebenarnya kita jangan melampau. Sebenarnya. Apa yang Nabi nak bagi kat kita ni, jangan melampau. Kadang-kadang kalau jual barang, ni kategori jual barang lah. Macam Takaful ni, kita cuba bantu orang tu untuk assist dia. Kadang orang tu dia nak masuk, tapi kemampuan dia nanti, kita kena kira juga. Jangan sampai dia komitmen yang sangat menyebabkan dia bulan-bulan susah. Nanti bulan-bulan dia minta tolong dengan kita. Abang ni nak teruk ni insurans kau punya pasal lah ni. Nampak? Kena kira kan untuk dia juga. Supaya dia ada kesenggangan dia ada tu. Macam contohlah saya buat program, saya buat cerita tadi dengan bos kita kan. Saya cakap, saya sekarang itu saya buat penggambaran program My House, repair rumah orang susah. Pergi tinjau, kita repair 2 minggu, Alhamdulillah. Duduk sana, mula-mula dekat Negeri Sembilan, 3 rumah. Pergi pula ke Pontian, 2 rumah. Pada Pontian pergi pula ke Sri Iskandar. Kita pergi kat Kuala Kangsar, Bota Kiri, repair rumah, 3 rumah. Habis kat Kuala Kangsar, pergi Rompen pula 2 rumah. Habis Rompen, Terengganu 2 rumah. Untuk first season, settle, 13 episod. Masa tu keluar TV, Alhamdulillah, dia nangis orang tengok. Ya Allah, tak sangku, ya Allah, eloknya rumah tu. Yang tak best sekarang, orang semua hantar personal message kat saya. Rumah saya boleh tak repair kan? Bukan duit aku tu kan. Tapi makna kata nampak tak bila orang nampak benda tu dikaitkan dengan diri kita. Kita bawa produk tu, orang anggap produk tu adalah kita. Kita adalah produk tu adalah kita. Kita adalah Dina adalah kita. So bila dia sign, dia attach yang kita, maknanya kita bersedia untuk komit dengan dia. Jangan ambil sikap, orang dah sign, pap, settle. Kau tak ada apa-apa dengan aku, lantak kau. Apa pandailah kau. Kau pergilah settle dengan HQ. Apa pandailah kau pergi ni, check dengan orang ni. Tak, kita kena assist orang tu. Selagi mana dia berada dengan kita. Appreciate. Itu penting. Kemudian yang kedua, sentiasa senyum. Senyum tu penting tu. Kan? Senyum walaupun dalam mas. Senyum.
Saya paling tak boleh belah gitu. Saya ceramah dekat, ni masa dekat Rompin kan. Orang kampung nak bergambar. Gambar ramai. Gambar tap. Keluarlah seorang makcik tu. Free size. Semua orang pandang dia. Kenapa lah free size pula? Terkejut semua orang tu. Kita biasa dengar freestyle. Dia confident tu. Free size. Semua orang pandang dia. Ha? Semua orang pandang. Apa halat tu cik? Halah yang macam ni telah. Dan dia confident tau. Yang penting dia confident. Kan? Macam saya buat presentation dulu lah. Masa dekat universiti dulu. Kita kan kena buat public speaking kan. Dia cerita tentang orang kata self protection. Orang perempuan. Apa barang-barang yang dia boleh gunakan untuk protect diri dia. Yang ni. Yang macam bedak perfume tu standby dia kata. Sebab dia punya bahagian bucu yang tajam tu boleh guna untuk protect. Lepas tu orang tanyalah. How about perfume? Kan dia kata sebab kan bila kita gunakan perfume kita spray dekat musuh kan. Dia tanya soalan tu. Useful. Dia confident untuk mengeleng dan cakap useful. Kita pun tak mandi. Boleh ke tak boleh ni? Bayangkan kan. Macam tu lah. Useful. Dia kadang tu dia yang penting confident. Macam saya lah masuk pertandingan pidato kan. Kita mengimbau kembali bagaimana Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika perutusan Hari Kebangsaan. Pada tahun 2004 menyatakan sesungguhnya untuk mencapai kekuatan yang menyeluruh, kita perlukan kestabilan politik, kecekapan pentadbiran, kemantapan ekonomi, keadilan sosial dan paling penting sekali, penguasaan dalam bidang ilmu teknologi maklumat. Orang macam ni. Sedangkan Tun Mahathir tak pernah sebut. Kau nampak tak? Dia cara cerita. Kan? Tak faham tak? Sebab maknanya kita dengan orang memang betul kena confident tapi jangan menipu. Tapi saya dalam pidato lain. Dalam pidato tu kita cakap tu nampak macam betul. Orang pun bagi makah. Makah. Saya ingat lagi bila saya datang, saya lawan debate kan, orang tanya. Kan dia sesi POI kan. Dia nak tanya soalan kan, bila kita bertengah berhujah dia tanya. Boleh tak Yang Berhormat tolong buktikan bahawa sesungguhnya dari segi statistik yang perkara itu berlaku? Wah, dia tanya. Biasa soalan dia kan. Boleh tak anda buktikan secara statistik bagi menunjukkan bahawa perkara ini benar-benar berlaku? Tuan Yang Dipertua, apabila mereka bertanya tentang statistik, sebenarnya mereka ingin mengetahui sebenarnya tinggi atau banyaknya atau rendahnya peristiwa itu. Tetapi hakikatnya perkara itu berlaku atau tidak? Berlaku. Itu lebih penting. Dan bukan statistik yang perlu kita tunjukkan pada hari ini. Maknanya, dah. Yang sebenarnya memang aku tak ada statistik tu sebab aku cakap macam tu. Faham tak? Tapi trik kita nak jawab tu, kita kena tahu. Betul lah, bila dia tanya buktikan yang benda tu berlaku. Berlaku kenapa lah ada statistik? Kalau dah ada lah. Tak payahlah nak tunjuk tinggi rendahnya benda tu. Itu sebabnya kita kena smart. Itu sebab ada sebab dia bagi nama Samsul Debat ni. Kan? Kan? Tak adalah. Sebenarnya puncanya saya ceramah dekat KL dulu. Di Surau Puncak Setiawangsa. Dulu kalau saya ceramah, dulu masa tu jawatan saya pengarah undang-undang dan penguasaan. Jadi saya tak nak orang tahu saya kerja kerajaan tu dekat departmen mana. Jadi waktu saya berceramah tu saya pakai nama NGO saya. Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. ADAM. Jadi bila ceramah dekat Surau Puncak Setiawangsa tu, orang ni dah terlupa nama saya. Apa tak nama budak tu? Samsul apa dah? Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis kat whiteboard tu, penceramah malam ni Samsul Debat. Itulah mulanya. Dan salah seorang yang dengar ceramah malam tu, adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia ni mati-mati menyangkakan nama aku ni Samsul Al-Debati. Dia melekat lah. Jadi akhirnya nama tu melekat. Dan dia soalan pertama dia tanya saya, Ustaz dah biasa keluar TV? Keluar TV selalu, nak masuk tak muat, saya kata tu. Jadi lepas pada itulah. Jadi akhirnya dimasyhurkan nama Samsul Debat ni. Itulah dia. Jadi kalau kata nama manja, tak manja sangat pun debat tu. Kalau ikutkan saya tak suka nama tu mulanya. Itu sebabnya saya lebih suka letak saya ni Saudara Syamsul Debat. SDR, Senior Doctor. Saudara Syamsul Debat. SSD. Sebab bila letak Ustaz Syamsul Debat, USD. Mahal. Takut kau tak boleh bayar. Ini $1 million round table ni kan. $1 million. MDRT. Agak-agak lah kau nak letak USD. Kan? Macam tu lah. Tak ada bagi hint kan.
Tapi saya dah. Tapi sebenarnya tak apalah. Nanti saya bincanglah apa kita boleh buat sebenarnya. Banyak yang kita boleh buat. Antaranya, kita boleh buat sebenarnya, antara you all kena buat channel macam mana tau. Kita kena buat jaringan. Contoh strategi yang saya boleh offer dekat you all. Antaranya dah. Kau golak dulu apa pasal? Wah, dia ni psychic ke tu? Kelakar belum sampai dia dah golak dulu. Wah, takut aku Dah, maksud saya apa yang boleh offer adalah sekarang ni kita kena standby, kita boleh buat program online. Ramai orang tak tahu lagi tentang kelebihan takaful. Buat program online takaful, bos kita salah satu panel, letak satu artis. Bincang, kalau boleh cari artis yang memang pernah efek dengan, dan takaful ni bantu dia, kalau boleh. Bila kita explain bab, kadang-kadang kita bagi dekat orang yang tengah fikir-fikir, nak masuk ke tak masuk, tu tengok malam tu. Kemudian kita save dan ambil petikan-petikan kata-kata yang dia kata, saya syukur sangat. Pergilah hospital kerajaan sekarang, pergi tengok hospital kerajaan. Ya Allah, macam tak tahu, pasal borong pun ada. Dah berdarah ni, nanti lu buat tak ada, nanti lu buat tak ada. Dah lah buat tak ada. Lepas tu masuk juga buat tu, lepas tu letak katil tambahan. Lepas tu menyolong dia, katil orang semua tinggi, dia bawah macam ni. Kan? Dengan hanya sekeping kad ajaib yang orang sebut sebagai medical card. Dia boleh duduk dekat bilik ward umpama hotel 4 bintang, 5 bintang. Siap dengan katil pasangan untuk menunggu, ada TV. Bukannya boleh meredakan sakit pun, tapi paling tidak, kelegaan ada orang yang tersayang boleh jaga. Itu poin yang paling besar sekali sebenarnya. Ni anak demam. Demam. Panadol. Nak demam. Antibiotik. Kan? Tapi, orang lain, anak demam. Duduk dalam ward. 2-3 hari. Settle. Confirm. Test semua. Overall check. Okay. Baru dapat tahu confirmation. Terasa satu benda. Ayah aku sayang aku. Tengok. Tahu hospital ni mahal tau. Bukan murah. Itu biasanya ayat di seorang mak lah. Mak dia gemar mengugut dengan duit. Dengan nilai. Yang ayah, aku bayar berbulan. Dalam hati lah, dalam hati. Kan? Tu yang dia pakai baju t-shirt yang gambar beras tu. Kita beli beras, apa keteruk sangat kau nak buktikan apa? Tak apa benda lah, kan? Dan dia tergamak pakai tu kita beli beras. Apa kau bangga dengan beli beras tu? Kan? Tak payahlah kan? Okay, senyum senyum. Senyum itu satu sedekah. Kena senyum sukalah dia tu pakai tu senyum je. Pergi saya senyum. Cuba tengok bila kita pergi Pizza Hut. Kita pergi KFC, kita pergi dia orang tak taja macam kita. Kenapa aku sebut je nama ni? Kan? Pergi sampai ni selamat datang ke KFC kan. Selamat datang. Hari ni korang semua buat macam ni Ustaz. Kan nampak kan? Keluar toilet. Hari ni kan. New norm kan. Betul. Senyum tu penting. Suami balik pun senyum. Bak, semangat tau. Balik tengok isteri. Balik dah. La ilaha illallah. Kau macam satu bala sampai kat rumah kau tu. Kadang-kadang tu dia marah anak tu. Haram tu kita menggelarkan orang nama binatang berdosa. Ayah balik. Harimau sampai dah. Harimau. Nampak tak? Jangan. Senyum. Senyum. Lepas tu jujur. Jangan bohong. Kalau boleh kata boleh. Tak boleh lah kalau ikutkan kita paling rendah apa banyak ni. Tak apa bang. Abang fikir dulu. Jujur je. Tak apa bang. Boleh adjust ni. Tak apa. Abang isi orang dulu. Jangan. Yang paling geram tu yang pakai call ni. Dulu ada. Tak apa. Tak masuk tak apa. Dengar je soalan saya ni. Boleh tak ni? Cik ada sakit ni tak? Dia baca sebiji macam dalam borang takaful tu. Tiba-tiba je. Polisi dia sampai kat rumah. Benda tu kalau dia mengadu sampai ke Gabedor Bank Negara, habis. Kan? Kemudian, begitu juga Nabi tidak bersumpah palsu. Garanti. Okey bang, semua cover. Apa penyakit, mati pun kalau boleh kita nak cover. Cover mati tu. Kan? Tapi yang kita tahu bila mati adalah pampasan untuk pasangan tu dapat juga. Tu kita ada lah kan.
Tapi makna kata dia punya bersumpah palsu Nabi tak buat. Jangan berjanji bulan bintang semua kita janji, jangan. Kita kena realiti. Kadang-kadang ada orang ni pula, orang hari ni bukannya bodoh tau. Dia nak kaji dah semua polisi rupanya. Dia orang semua bukan, dia dah tahu dah. Dia nak tengok kita punya bahasa cakap dengan dia macam mana je. Rupa-rupanya ada satu poin yang paling besar yang orang cari. Apa dia? ADAB. 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 Apa yang kau tak dengar? Kau dengar adab. Adab. Bila cakap tu, dia tak merungut, dia tak marah, dia tak ini, dia tak tarik muka. Nampak tak? Dia layan dengan baik. Macam saya tadi kan? Saya datang tadi. Mana ada yang sambut? Mula-mula. Mentang-mentang ni Azia kan? Parking pun tak reserve. Saya pun alihkan lakon tu, anggaplah tu tempat saya. Penceramah alih kun kau agak-agak lah kan. Macam tu lah kan. Tapi saya okey je. Saya okey. Saya ingat saya ceramah dekat hotel butik Kuantan. Saya ceramah untuk staf TM. So sampai kat sana saya dengan asisten saya, kereta kotor. Kopi basuh kereta ni dulu, lepas tu baru kau masuk. Okey bos. Saya turun, dia pun jalan. Orang TM sambut saya, steady ustaz. Datang jauh-jauh naik Grab. Weh, kereta aku tu, saya kata. Dia beli. Yang tak bersalah dia cakap tu Grab tau. Tapi saya okey je. Saya tak ada hal. Saya okey, tak bersalah kan. Saya okey je. Sebab salah satu kenapa tau. Naik kereta walaupun kecil, jangan jadikan sebab. Jangan ingat kita naik BMW jumpa orang lagi seronok deal dengan kita tau. Jangan. Kadang orang tu jadi segan, kita jadi terima. Dia tengok kita, alamak dia ni. Dia rasa kita ni level lain. Sebab saya boleh okey je, orang tak layan pun saya okey. Sebab saya ni Azia. Kan? Itu maksud dia cynical, nampak tak? Sampai tak kena lubuk hati kau, sampai tak? Itu maksud dia. Kan? Tapi saya share betul lah, saya bukan tak ada di kereta besar, ada. Saya bukan tak ada di kereta yang okey sikit, ada. Tapi kereta Azia ni, sebenarnya saya nak jaga hati saya. Bila saya turun pada, saya pernah dulu, bila ceramah naik Velfire. Saya pernah naik Velfire, tapi saya jual lah Velfire tu. Saya jual, saya ambil lain lah. Kan? Tapi kalau kereta yang besar sikit tu, kalau dengan family, nak pergi berjalan, ya Allah, aku ni kena naik kereta besar ni Allah. Sebab tak muat, ya Allah, kereta yang kecil tu. Jadi kereta yang okey sikit tu, saya khaskan. Kalau dengan isteri saya, nak pergi kenduri ke, kita orang pergi berdua dating, sebab anak-anak tak nak ikut dah sekarang ni. Anak-anak dah besar sikit, dah tak nak ikut. Anak dulu heboh nak keluar rumah, anak sekarang heboh nak duduk kat rumah. Kan? Yang penting ada wifi. Kan? Betul-betul orang. Betul, jadi kereta yang Azia ni untuk pergi kerja. Dan saya boleh tahu cara orang menyambut saya bila saya naik Azia. Kan? Tapi betul bila orang tengok. Dan rupanya ada orang sebut, Samsul Bak ada sempoi, dia naik Azia datang. Nampak? Orang sebut. Okey ya. Naik berdua ke. Kalau lain kalau kau bawa anak-anak ramai naik Azia, memang atau kalau keluar kepala gila-gila ambil oksigen. Kau pula long. Long pula keluar ambil oksigen. Macam tu kan. Memanglah, tapi kita taklah sampai macam tu kan. Nampak? Okey je. Happy, yang penting happy. Kemudian setelah tu lemah lembut, sopan santun dengan orang. Nabi satu benda diriwayatkan macam mana. Bila Nabi ni tengah buat kerja, tiba-tiba orang datang. Kita pernah pergi pasar tani tak? Pergi pasar pagi tu, orang jual sayur ke jual ikan, kadang dia tengah pakai barang kat belakang kan. Bang, ikan ni berapa sekilo? Nabi ni kalau di segi riwayatnya, Nabi akan bangun, dia ketinggalkan kerja dia akan terus macam ni, dia akan bagi diri dia sepenuhnya menghadap orang. Ya, ada apa-apa boleh saya bantu. Ada orang kita ni, tengoklah situ dahaga. Tu orang kita. Betul tak? Itu beza. Nabi ni dia punya, orang kata first class service. Orang perempuan kena macam tu dengan suami. Suami masuk dalam bilik berlari. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu?
First class service. Faham tak? Dia kalau orang tu kan, kalau orang tu nakkan perkhidmatan kita, kalau orang tu nak perkhidmatan kita, contohnya klien kita, apa ni, saya nak apa ni, boleh tak explain kat saya? Boleh bang, tapi saya datang jumpa abang lah kot. Kita tengok, ada orang dia selesa dengan slide. Ada orang dia selesa dengan kertas kosong, kita conteng-conteng. Ada orang dia selesa kita cerita je dulu. So kita tengok, kita kena kaji orang ni macam mana. Kan? Ya, tu penting. Kemudian bukan mengejar keuntungan semata-mata. Nabi itu sunnah Nabi tu, dia tak kejar harta, kekayaan, tak. Memang betul lah kita ni. Kaya tak salah. Kaya tak salah. Tapi apa yang paling bagus sekali sebenarnya kalau kita nak kaya? Kebanyakan orang yang kaya ni bukannya heboh sangat dia kaya. Tak ada. Kalau kita nak kejar kaya, jangan risau. Akan ada yang lagi kaya daripada kita. Dia tak pernah berhenti. Tapi apa kita nak kejar? Berkat. Apa lagi? Apa maksud kaya? Nabi kata orang yang paling kaya adalah orang yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tapi sebelum kau tepuk. Tapi masalahnya janganlah sampai cukup itu menyebabkan dah cukup dah. Kau buatlah, aku dah lama dah, kau orang yang baru ni pula kerja, aku nak relax. Dia ciri-ciri orang yang cukup ni dia gemar duduk belakang. Dia duduk belakang walaupun dia ada peluang duduk depan. Dia mempertahankan prinsip tempat duduk belakang. Dengan harapan dia keluar tu orang tak perasan. Kan? Sebenarnya kau dah lama nak jumpa Samsul debat, duduklah depan. Kan, nak ilmu ni duduk depan. Kan? Lepas tu ramai juga yang tak mencatat saya tengok. Sebab mungkinlah. Sebab zaman Nabi dulu ada seorang sahabat nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bila Nabi sebut dia terus ingat. Dia terus hafal. Nah, jadi siapa tak menyalin memang bersaudara dengan Abu Hurairah. Macam itulah kesimpulan. Kan? Nah, itu bila dia balik, itu yang bila dia balik kan dengan ceramah siapa? Samsul Debat. Samsul Debat okey ke ceramah dia okey. Dia cerita apa? Sama je sebab kau tak catat. Masalah kan. Tapi tak apalah. Tak sebab ada rakaman, tak apa boleh tengok balik kan, tak ada masalah Kemudian fasih tutur kata. Maksud fasih tutur kata ni menguasai produk yang kita nak cerita dengan orang. Berapa lama kau boleh tolong aku tak? Kau tolong cerita untuk aku. Kau tolong. Asyik-asyik minta tolong kawan-kawan. Kita kena kuasai lah. Benda produk tu kita punya. Benda ni macam ni, benda ni macam ni. Kalau macam ni, tak. Aku tak tahu nak explain dia. Tak, saya tahu tadi, saya nampak tadi dia dah. Kau. Saya nampak dah tadi. Kita kena kuasai produk kita. Kalau benda-benda, melainkan benda yang memang di luar jangkaan kita yang tak pernah dibincangkan, yes, call bos kau balik. Bos, macam mana ni bos? Orang ni tanya ni lah. Kan? Betul. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya keuntungan maksimum adalah mungkin. Keuntungan maksimum adalah mungkin. Maknanya semaksimum mungkin nak buat untung. Tak ada salah. Tak ada salah pun. Dalam Islam dibenarkan. Kalau dah memang itu kerelaan orang tu memang dah nak apa, dia kata okey, tak ada masalah. Saya nak cover semua. Saya dah ambil yang paling top yang you ada. Tak ada salah. Kan? Itu yang pentingnya takaful ni sebab kita ada akad kita. Kan? Itu saya kata jangan kejar nak jadi kaya. Kan? Kita berjaya tu penting. Dan you all belum dikatakan berjaya bila you achieve certain target. Belum cukup berjaya. Bila kita achieve target, nak tahu berjaya atau tidak, kita boleh buat orang lain achieve target macam yang kita achieve. Baru you all boleh cakap you all berjaya. Macam saya boleh masuk satu pertandingan pidato dengan debat. Kalau saya boleh jadi champion, tu tak cukup bagus lagi. Tapi saya boleh didik, boleh create champion macam saya. Saya untuk debat diraja, saya top rank best speaker Malaysia tahun 2001, 2002. Itu sebab jangan lawan lah berhujah dengan aku ni, tolong lah. Betul, tu sebabnya. Ingat tak masa pimpinan agung yang orang sibuk sampai sekarang sebut ucapan saya pakai baju merah yang menyebabkan lepas tu aku tak boleh ceramah sekejap. Tak,
Kalau ada orang, sudahlah kau memang dapat unlike pada aku memang takkan friend dengan kau lah, beli jalan lah, orang marah saya. Tak sampai 2 minggu dia mesej balik saya minta maaf, saya dah dengar dah baik-baik kata-kata ucapan ustaz tu, saya minta maaf banyak, baru saya faham apa pendidikan ustaz. Kalau orang dengar ucapan saya, sebenarnya ucapan saya dalam gelak-gelak tu, saya membalun banyak tu. Saya bagi amaran, saya bagi warning, you all kena berubah, jadi inklusif, bukan eksklusif. Semua pesanan-pesanan tu tak ikut lah, tu yang kalah tu. Betul. Dan tahun depan tu orang minta saya bercakap lagi. Tapi apa cakap saya? Orang minta saya berucap lagi tu. Sampai hari ni orang pujuk. Setiap tahun pujuk. Tapi apa cakap saya? Saya tak nak jadi jurucakap tiap tahun. Nak apa? Nak glamour ke nak apa? Tak. Saya dah achieve. Sebab bila kita buat, kita kena buat dengan tahap yang terbaik. Saya nak beritahu contoh. Kita tengok di luar negara. Di Amerika Syarikat. Negro tak dapat beasiswa. Orang putih bodoh macam mana pun dapat beasiswa. Tapi negro nak dapat beasiswa dia kena apa? Dia kena bagus dalam sukan. So dalam satu perlumbaan 100 meter, negro dengan orang putih ni, catatan masa terbaik dua-dua 10 saat. Orang putih ni menang ke kalah ke, dia tetap akan dapat beasiswa scholarship. Tapi yang negro ni, dia kena menang pertandingan ni untuk dapat scholarship. Jadi macam mana? Dia kena ubah cara dia berlepas. Dia kena kaji teknik cara larian dia. Supaya nak make sure dia sampai dulu daripada orang lain. Dan dia kena achieve lebih baik daripada 10 saat. Yang selama ni jadi catatan terbaik untuk kedua-dua orang. Cara kita buat sale. Cara kita cakap. Samsul debat in the house, man. Cara kita bercakap. Cara kita pujuk orang. Daya bujukan. Dalam pertandingan debat. Dia ada 3 kolom markah tau. Isi 20%. 20% je isi konten. Gaya. Gaya 40%. Technical 40%. 80% bukan isi. Tapi gaya dan cara kita mempersembahkan tu lagi besar markah. Yang selama ni jadi kau tertawan dengan laki kau. Gaya presentation dia. Walaupun dah kahwin kau tahu bapak pemalas tu. Betul tak? Yang lelaki jadi terpaut pada perempuan. Presentation. Masa sebelum kahwin. Tolak tudung. Tiup kan. Tak, saya tunjuk contoh fakta You all boleh tengok boleh. Dulu ada satu pertandingan pidato Islam Hadari. Pertandingan pidato Islam Hadari ini dia buat saringan lebih kurang beribu pemidato masuk pertandingan tu. Saya tak nak masuk. Sebab masa tu saya ni dah jadi coach untuk banyak universiti. Jadi anak-anak murid saya ramai. Buat aku masuk, besok aku kalah, buat malu je. Kita fikir macam itulah. Dan aku dah menang banyak, buat apa aku nak masuk lagi. Tapi sebabkan saya punya adalah ketua kat tempat tu cakap dia nak juga saya bertanding, dia masuk nama saya. Saya pun masuk jugalah. Saya masuk tak apalah, kalah peringkat awal balik orang tak perasan pun. Saya fikir macam tu. Saya pun masuk. Masa tu last minute saya pun tengok tajuk apa dah. Kita apalah saya ambil tajuk ni. Saya pun bla bla bla. Saya belasah lah tutang. Tengok layak final pula. La ilaha illallah, layak final. Bertanding dekat dewan yang sama di PWTC. Pidato Perdana Islam Hadari. Alhamdulillah saya jadi champion pertandingan tu. Tetapi pertandingan tu champion dapat 5,000 dengan tiket umrah. Saya ingat itulah hadiah birthday mak saya. Saya hadiahkan mak saya. Saya ingat saya besok pandai lah saya pergi. Tapi bukan nak cerita pasal menang tu tau. Tapi apa yang saya nak share, diumumkan waktu pertandingan tu. Tempat ketiga dalam 10 orang yang bertanding buat pidato ni. Tempat ketiga daripada Johor Bahru, seorang perempuan berumur 55 tahun masa tu. Tempat ketiga, markah dia 76 markah. Tempat kedua daripada Sabah, Jaim Atuh, orang kuat belia di Sabah hari ni. Jaim Atuh nama dia. Tempat kedua 77 markah. 76, 77. Saya champion masa tu, markah saya 93 markah. Bukan nak bagi tahu, kita kena letak tau standard kita. Maknanya cara kita present orang, cara kita jumpa orang. Mungkin you all kau tangguh ada pasal kau ikut situ. Terima kasih banyak
Ha. Tapi betul, cara kita present, cara kita tunjuk dengan orang. Ha? Itu penting. InsyaAllah lah, saya nampak banyak. Macam contoh macam ni kan, hari ni you pakai baju ni. Ni sebenarnya salah satu bentuk lah, ciri. Nampak macam, you all nampak uniformity tu. Dan lepas ni you all ada inisiatif sendiri, tempah baju tu sendiri. Cari baju buat design macam-macam. Silap-silap bos tanya, kat mana kau buat baju ni? Bos nak tanya. Sebab kita bangga dengan tim kita. Dengan apa yang kita bawa. Kan? Nah, saya boleh je nak letak D ni kat sini. Tapi bergantung lah dengan deal kita kan. Okey, selepas tu, bab rekrutmen. Macam mana ciri-ciri rekrutmen yang diambil? Macam mana pekerja, ciri-ciri yang nak ambil? Okey, kalau kita tengok, kan apa benda yang Nabi sebut dalam satu hadis, bagaimana Sayyidatina Aisyah kata, sesungguhnya Allah menyukai. Tengok ayat dia. Sesungguhnya Allah menyukai apabila salah seorang daripada kamu melakukan sesuatu pekerjaan, ia melakukannya dengan baik, sempurna dan teliti. Nampak? Bukan sekadar buat. Bukan asbol. Tu asbol, asal boleh. Dia kena buat dengan bersungguh-sungguh. Tengok ayat dia baik, sempurna dan teliti. Bukannya kejap pergi dalam kereta lah, ada dokumen tak ambil lagi. Kejap pen. Prepare lah, presentation tu semua. Nampak tak? Kereta kita buruk macam mana pun, kereta lama macam mana, bersih, cuci, naik customer naik. Biasalah kereta bersepah, tolong lah. Kereta bersepah ni bukan kereta orang lelaki lah. Orang lelaki kereta penting, rumah bersepah tak apa, tapi kereta kau jangan. Orang perempuan rumah gelanggang dia, kereta kau tengok, kasut atas dashboard, gila betul. Betul tak kan? Tapi tak apalah, orang perempuan sekarang ni dia dah okey lah, tak apalah, sentiasa. Macam saya tak boleh, kereta kena bersih. Kan? Jadi makna pegang kata kunci, beri kebaikan yang terbaik jika ingin menjadi baik. Beri kebaikan yang terbaik jika ingin menjadi baik. Nampak? Maknanya bukan sekadar apa. Sebab tu, kita hari ni bukannya jual takaful. Kita bukan jual takaful, tapi apa? Kita buat apa? Kita sebenarnya menyebarkan kebaikan. Dan bila kita sebut, kita petik hadisnya Nabi ajar kita. Khairun nas anfa'hum linnas. Kalau boleh hafal terus. Khairun nas anfa'hum linnas. Cukup senang. Sebaik-baik manusia, manusia boleh beri manfaat pada orang lain. Kita bukan nak bagi manfaat pada orang yang tak kafir ni. Kita bagi dia peluang, bagi manfaat pada keluarga dia. Abang, saya bukan apa bang. Saya fikir Danish, saya fikir Zakwan, saya fikir Zafran. Kita ingat nama anak dia. Saya fikirkan anak-anak abang dengan isteri abang. Ya Allah, bang. Hebat bang. Sebab abang ni roti pemenang. Kan? Si baik kau cepat tangkap. Ada yang blur. Apa tu? Breadwinner. Kan? La ilaha illallah. Dah abang ni adalah tunggak keluarga. Jadi apa-apa kat abang, apa bantingan untuk dia orang. Berapa banyak berlaku. Tunjukkan bang, ni tunjuk akak ni. Abang tahu tak? Rumah kena jual, kereta kena jual, apa kena jual. Sebab apa? Sebab tak ada income bang. Apa puncanya bang? Sebab tak pernah join. Ni kat takaful, kalau abangnya takaful tak jadi macam ni bang. Betul tak cakap? Wah dulu hidup macam mana bang? Anak semua in private school. Apa dia tak ada bang? Setiap minggu, sukan mingguan dia dengan family, main bowling bang. Siap dengan satu set semua, setiap orang dalam rumah tu. Yang saya cakap ni realiti tau. Kontraktor besar, rumah besar, jual semua. Apa dia jadi tau lepas pada apa? Tiba-tiba kena tipu dengan orang, jadi apa? Jadi apa? Kerja tukang kebun sekolah. Anak daripada private school masuk sekolah biasa. Bayangkan anak tu tak boleh terima keadaan private school masuk sekolah biasa. Tapi saya respect brother ni sebab dia boleh kembali. Dia tak segan, dia tetap jadi mula pada bawah balik. Dan alhamdulillah semua dah okey dah sekarang. Tapi taklah kaya macam dulu.
Jadi kita beritahu kenapa jadi benda ni bang. Sebab kita tak fikir. Kita fikir kita okey je. Kita tak pernah bersedia. Apa Nabi ajar lagi? Nabi ajar manusia yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Apa? Kita tengok masjid yang Bandar Baru Senayan tu. Masjid Senayan yang besar, yang baru. Berapa ramai orang datang ambil gambar. Semayang tak ramai ambil gambar. Tak nak beritahu apa? Dia yang menyumbang masjid ni tapak je 6.5 juta. Kos banner masjid 100 juta. Tapi yang hebat dia siap satu tapak, satu petak dekat dalam masjid tu. Kalau dia mati besok situ tanam. Dia kata. Pengusi khairat kematian tempat kita pun tak booking lubang kubur dia lah. Tapi dia booking lubang kubur ni. Beritahu apa? Bersedia dengan kematiannya. Itu sebab dia willing keluar 106 juta untuk tu. Dia fikir dia akan mati. Kita ni fikir pun bukannya lama sangat. Berapa ramai orang tiba-tiba mati. Kenapa kita doa tu? Kenapa? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebab apa? Sebab nak berkat dalam Sya'ban. Dan sampaikanlah aku sebab bila-bila boleh mati ni. Kan? Nah, itulah ceritanya. Kan? Begitu juga Imam Malik sendiri. Imam Malik dia buat kitab Muwatta'. Kitab Muwatta' ni himpunan hadis-hadis Nabi. Dia ambil daripada kitab Muwatta' sebelum tu ada. Muwatta' ni himpunan hadis-hadis Nabi. Ada yang ulama'-ulama' sebelumnya itu adalah orang yang sebelum tu dah kumpul-kumpulkan. Tapi Imam Malik susun balik semula daripada 10,000 kompreskan jadi 3,000. Sehingga kan sampai ke hari ni orang sebut kitab Muwatta' tu kitab Muwatta' yang disusun oleh Imam Malik. Orang tak ingat dah orang sebelum tu. Punyalah hebatnya sebab bila dia susun balik. Dan kemudian anak murid Imam Malik siapa? Imam Syafi'i. Nak tunjukkan kita ni hebat ni Islam ni kan. Imam Syafi'i datang nak jadi anak murid Imam Malik macam mana? Macam you all hari ni nak jadi anak murid, nak buat sales ni. Datang ni kan. Ya Allah. Datang pun pik. Kan? Penat dah belajar online. Naik bongkak mata. Ha? Yang seorang tu tengok dah keras dah. Dah macam tu. Yang galak tu dia pernah kono tu kan. Kau orang tak tahu aku ceramah untuk ke masa mula-mula PKP tu. Kita tekan pasang sendiri tiang apa semua. Kita tekan kita pun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabar semua ceramah motivasi untuk kemudian pelajaran Putrajaya. 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Kau fikir kalau azab tak azab kau bayangkan. Lepas tu disebabkan petang tu free ulang balik semula. Dengan tajuk yang sama. Petang tu dia punya semangat dah lain. Dah macam mengumumkan nampak anak bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyo. Tu cabaran dia kan. Lain teruk lah apa semua betul. Kan? Bukan senang kan. Tapi hari ni kita jumpa lain. Imam Syafi'i datang jumpa Imam Malik nak jadi anak murid. Imam Malik kata apa? Imam Malik masa tu dia datang. Ada utusan dia datang pergi beritahu. Utusan yang datang beritahu, wahai Imam Malik ada seorang budak tu. Dia nak jumpa kau, dia kata dia nak belajar dengan kau. Imam Malik kata apa? Kalau dia nak belajar dengan aku, suruh dia baca dulu kitab Muwatta' yang aku dah susun tu. Bila utusan dia beritahu, Imam Malik pesan, suruh kau baca dulu kitab Muwatta' tu dulu. Tolong beritahu dengan Imam Malik, kitab Muwatta' tu dalam kepala aku. Utusan tu beritahu Imam Malik, wah Imam Malik, budak tu cakap kitab Muwatta' tu dalam kepala dia. Biar betik. Itu aku cakap tau, dia tak cakap macam tu. Aku cakap tau. Sekarang kau mula lah kan. Terkejut lah, biar betul. Keluar balik, dia try. Betul ke aku dengar kitab Muwatta' tu dalam kepala kau? Betul. Dia pun cuba. Cuba kau baca muka surat ni, sebiji. Cuba dia tebuk pula muka surat ni pula, sejibi. Kau baca muka surat ni, sebijon. Sama. Untuk makluman semua, kitab Muwatta' yang Imam Syafi'i hafal tu, tebalnya adalah antara 5 ke 7 kali Quran. Dan Imam Syafi'i menghafalnya 5 ke 7 kali Quran tu, menghafalnya dalam tempoh 9 ke 15 hari saja. Tak nak tunjuk, benda tu boleh. You all setakat nak hafal satu file folder. Kejap. Mana. Tak jumpa pula mana. Hello. Dia muka surat berapa yang tu? Come on lah.
Dia mesti serap. Serap. Tutup mata je, serap ada. Kan? Betul. Tak? Betul lah dia cakap ni. Kita nak kuasai tau benda kita nak cerita dengan orang. Kan? Slide tak jumpa lah. Sap. Mana? Jap. Fail lah macam tu kan. Jadi, kalau ikut sunnah Nabi dalam bab rekrutmen, pertama, mesti cari orang yang ada keinginan dan kesungguhan yang tinggi. Siapa yang tak ada keinginan kesungguhan yang tinggi, you have no business to sit in this house. Go out now. Wah, macam tu lah ayat dia kan. Betul lah kan. Betul. So kita kena ada semangat dan kesungguhan. Bab kata ahli falsafah, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, akan jatuh di atas gunung masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut. Dah dia cakap macam tu, aku ulang aja lah. Yang kau pula, wow. Tak ada masalah tu. Main wow aja. Cuba kau dengar betul-betul. Busut dengan laut. Wow, apa benda ya? Oh, gaya. Nampak? Meyakinkan kan. Orang perempuan kan dia gemar letak kata-kata. Ada satu lagi pepatah Jawa dia sebut. Duduk dalam ni adalah satu perkara, momen yang kita akan ingat sampai bila. Sebab ada satu pepatah Jawa menyebut, the beauty of success is not the achievement, but the journey. Kehebatan sesuatu kejayaan, kecantikan satu kejayaan, bukan pencapaian, tapi perjalanan menuju kejayaan. Betul? Tu sebab you all selalu cerita dengan anak, mak dulu ingat nak capai kedudukan ni bukan senang. Macam-macam mak buat. Tapi alhamdulillah asyik baik, mak terima join dalam grup dinner tu. Betul tak? Dia bercerita, benda tu simple je, tapi dia punya kepayahan yang nak digambarkan tu, mak kena gelak tau dalam program. Tapi alhamdulillah mak berjaya sekarang. Sebab perjalanan tu yang penting. Sebelum you all duduk sini, macam-macam benda buat dah. Direct selling apa barang tak jual cakap. Tak payahlah nak bohong. Kerja kilang pun pernah, kerja restoran pernah. Basuh pinggan, tak ada. Tak payahlah lurus sangat, aku bagi contoh semua. Dia tak ada. Aduh, payah aku ceramah macam ni. Dah, tapi benda tu semua saya buat. Basuh pinggan, buat benda-benda yang susah ni semua saya buat dah. Alhamdulillah. Dan ceramah dulu saya ingat, kalau saya buat team building 3 hari 2 malam, saya kata sebulan saya kena ada team building 3 hari 2 malam tu, saya kena ada 4 untuk saya survive. Masa tu cara saya fikir. Tak sebenarnya. Saya tak sangka pula jadi fenomena pula. Samsul Debat. Baru-baru ni boleh keluar pula top 5 dalam YouTube tu. Penceramah paling kaya dan berjaya. Nombor nombor 1. Masih bila aku tengok buku akaun aku. Geram betul aku tengok orang ni. Itu pertama, keinginan dan kesungguhan yang tinggi untuk berjaya. Kedua, mempunyai niat yang betul. Niat kita nak memberi manfaat kepada orang lain. Bukan niat nak kaya. Niat kita nak jadi baik. Jadi baik, tak ada sempadan buat baik. Dengan orang jahat kat kita pun kita buat baik kat dia. Jadi kaya, ada orang lagi kaya daripada kita. Saya pergi kat rumah Datuk Seri tu. Punya kaya Datuk Seri tu. Menyesal aku tanya soalan kat dia. Saya pergi ke rumah dia. Rumah dia besar. Kereta banyak. Saya mana aku nak parking dia. Tengok kereta dia. Sudah saya parking. Nasib baik ada Jaguar. Saya parking sebelah tu. Jaguar Pro 2. Okey lah. Sebelah tu. Saya tanya Datuk, agaknya rumah ni mahal agaknya tu. Tak ada lah Ustaz. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Dia cakap. Masa beli dulu baru 4 juta. Juta tau, bukan ringgit. Kadang tengok signboard dekat PKNS pun hilang akal. Hanya 1.2 juta. Apa benda ni? Dia punya hanya tu macam singgit osen ni kan? Tak, tu realiti hidup lagi ni kan. Dia bukan belagak.
Dia bukan belagak, tapi memang pada dia murah harga tu. Kan? Kemudian ketiga, ilmu kemahiran yang mencukupi. Itu juga sunnah. Mesti ada kemahiran. Itu sebabnya kita nak rekrut orang, tengok orang tu boleh ke tak boleh. Yang paling penting sekali, kamu betul-betul nak buat ke tak. Ada orang masuk sekadar ikutkan kawan, memang sekejap yang hilang lah. Orang yang tak nak, jangan dipaksa. Biar dia nampak apa yang kita capai. Achievement kita. Relax-relax je. Orang ingat PKP, orang lagi teruk. Tak ada. PKP ni lah lubuk kau nak buat sale betul-betul. Orang dah tak keluar, duduk rumah, tak tahu benda nak buat, dia lebih berfikir lagi sebenarnya daripada orang yang kat luar. Betul. Banyak sebenarnya. Bertanggungjawab. Itu penting. Sentiasa berjimat, jangan membazir. Belum apa-apa lagi nak kereta besar. Relax. Bak kata pepatah Cina, belum gemuk sudah bengkak. Belum gemuk dah bengkak. Banyak aku bagi ilmu kat korang ni. Dia belum gemuk, slow-slow lah nak gemuk. Tak payahlah bengkak-bengkakkan diri sebab nak gemuk. Faham? Maknanya semuanya berperingkat. Kan? Rasanya dah mampu dah nak beli rumah. Beli rumah. Kan? Mempunyai kemahiran untuk membuat yang paling penting keputusan yang tepat. Itu effective decision making. You kena ada seminar yang lain lah. Kan? Itu maknanya dah 2 dah program yang kena panggil. Ada, saya bagi hint aja. Okey. Kemudian pandai berhubung dengan manusia, maknanya relationship dengan manusia. Kemudian elakkan daripada perkara-perkara yang haram. Ya? Buat cara baik. Elakkan dari banyak berhutang. You all join group ni, you all tahu betapa pentingnya. You all kawal duit. Segala yang profit yang you dapat, beringat, simpan. Ada untuk belanja, ada untuk simpanan. Ada pelan berawas. Apa benda-benda yang besok tiba-tiba semua orang tak boleh keluar rumah, tiba-tiba line pun tak ada. Mana tahu? Online pun dah tak boleh, offline tak boleh, online tak boleh. So kita kena perintah PKP. Apa bukan PKP lah, lockdown. Macam kat Australia, saya tanya member kat Australia. Bukan Melaka tau. Melbourne. Rumah belagak kan. Saya tanya macam mana kes di Australia. Ni 2-3 minggu lepas lah, dia jawab saya. Ustaz, baru-baru ni kami digemparkan dengan tiba-tiba ada 13 kes baru. 13 tau, bukan 3,000 tau. 13 kes baru. Disebabkan itu kami lockdown 5 hari. Lockdown satu Australia tau. 13 tu kes luar negara. Saya cakap kat Malaysia 5-6 ribu okey je. Makan kat restoran dekat selotip yang tangga pangkah tu dia kelengset, cabut dan tak ada apa pun. Orang Malaysia ni kan perangai kan nak beritahu beza. Itulah dia. Elakkan berhutang. Kemudian bersyukur dengan kejayaan kita. Setiap kejayaan walaupun kecil kita raikan. Macam malam tadi kan ada award ceremony malam tadi kan. Siapa yang nampak malam tadi? Tak ada? Ada. Berapa ramai yang nampak malam tadi? Alhamdulillah. Kat tangan yang dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tu. Tahniah. Dia ada satu penyakit tau. 3 penyakit yang orang Islam ni yang saya cakap sebut awal tadi. Pertama, tamak. Yang bukan hak dia pun dia nak ambil. Dia sahilang customer ke kawan dia. Kalau nak sahilang pun minta izin. Ni customer kau kan. Aku close dia tak apa ke? Sebab dia ni macam nak deal dengan aku terus ni. Tak apalah, aku ambil lah. Kalau kawan cakap macam tu tak apa. Ambil lah. Kau kan dah biasa ambil. Kau kena faham tau maksud ambil itu. Yang kedua, sombong. Jangan sombong. Sombong tu pula ada 3. Pertama, ujub. Ujub ni dia rasa, wah, aku yang dapat award ni, orang lain tak dapat. Contoh, dalam hati je. Riak tu tunjuk orang. Okey, siapa lagi dapat yang selain daripada aku? Wah, tu riak. Takbur, aku rasa tak ada orang lain boleh beat aku ni. Aku je yang bagus. Itu takbur. 3 tu masuk dalam kategori sombong. Ujub, riak, takbur. Dan orang yang ada sombong, walaupun sebesar biji sawi, haram baginya syurga. Maknanya walaupun sikit je. Kadang dia pakai, baju aku paling cantik sekali. Itu pun tak masuk syurga dah. Apatah lagi cakap macam tadi tu.
Dan yang ketiga yang paling teruk sekali adalah dengki. Yang tu tolong jangan ada dalam ni. Dalam dinner group, please jangan ada dengki. Kalau nak bangun, bangun sesama. Kalau jatuh, jangan tinggalkan sama-sama. Betul, itu masalah penyakit orang kita. Dia tengok macam dia tak okey, dia nampak tempat lain lagi okey, dia tinggal tim ni. Patutnya kau kaji kenapa tim tu okey dan bawa supaya tim kita sama-sama naik macam tim orang tu. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Dia tak boleh tengok orang ni macam ni. Dia tak boleh. Jadi, kemudian beriman, pentingkan ibadah. Disiplin, sistematik. Nampak Baik, teliti, sempurna kan tadi. Dia sebut tadi kan. Buat satu dengan baik, teliti dan sempurna. Dalam perhubungan, tak ada yang sempurna. Dalam perhubungan. Tetapi, kita berusaha untuk menyempurnakan ketidaksempurnaan itu. Aku baru dapat tu, tolong catat sikit, takut lupa. Kan? Dermawan. Sentiasa create, setiap bulan ada bantuan yang kita nak bagi pada orang. Walaupun sekadar RM1 untuk masuk dalam tabung masjid. Kan? Sebenarnya kena buat. Kena buat tu. InsyaAllah. Lagi Allah buka rezeki untuk kita. Dan yang akhir sekali, bertawakal kepada Allah. Percayalah, apa yang kita buat tu ada ganjaran untuk kita. Tak hari ni, besok. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita rezeki duit, tapi bagi rezeki anak berjaya. Mungkin tak bagi rezeki ni, rupa-rupanya dalam 5-6 tahun ni, baru tiba-tiba dapat semua benda yang kita tak terbayang dulu, kita tak boleh dapat. Hari ni dapat semua. Sebab Tuhan nak bagi kita tu secara yang terbaik untuk kita. Jadi rasa cukup setakat tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apapun saya tak bagi kata-kata. Apapun tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. So target kita dalam takaful ni kita nak bagi pada orang. Yang kedua, saya nak pesan ada 3 sebab kenapa kita tak boleh bahagia. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kita dah ada dinar. Kenapa sibuk lagi tengok apa yang orang ada? Appreciate. Yang kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa tengok ada orang lagi susah pada kita. Dan yang ketiga, sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita sahaja. Tapi tak. Sebenarnya apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Allah. Allah izinkan tu yang kita ada. Dan kata-kata akhir bagi menutup ceramah saya pada hari ini. Ingat, untuk bahagia dalam apa juga yang kita lakukan adalah bukan dengan memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Waduh, deepnya. Ya Allah. Tetap. Bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ada sedikit maklumat.